Seperti mana yang anda semua tahu, susu kambing Al-Am, iaitu susu kambing, campuran madu dan kurma, mempunyai pelbagai khasiat termasuklah untuk golongan wanita. Mereka yang seringkali ada period pain, sakit ketika datang bulan, insya-Allah susu kambing Al-Am boleh membantu melegakan kesakitan anda. Apa lagi? Dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Tekan link, hubungi kami ataupun tulis di ruangan komen. Tua. Tanya anak-anak. Macam mana semua dah makan belum? Tanya. Bersusun anak. 15 orang anak. La ilaha illallah. Sampai terlupa dia nama budak tu siapa? Siapa nama kau? Kau betul ke anak aku ni? Anak orang sebelah tak apa? Ya Allah, abah ni. Marah budak tu. Kan? Contohlah kan. Anak tak ada masalah. Anak ramai elok. Betul. Jangan dengar cakap doktor-doktor yang dekat hospital ni kadang-kadang. Nak ada doktor-doktor, setengah doktor yang bukan agama kita ni kadang-kadang. Ini risiko you kena 2 orang cukup. You kena ikat dah, tak boleh beranak. Ni semua tak ada dah. Dia nak mengurangkan bangsa dia, peduli lah. Dah ada mengandung, beranak je, teran keluar, dah. Okay, next. Macam tu kan. Kan? Tak adalah maksudnya kalau ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Kan? Kalau ada risiko-risiko tak apalah, ambil lah ubat-ubat tu. Ambil ubat-ubat yang perlu, kan? Jangan ditahan-tahan. Merancang-merancang. Yalah, rancang-rancang jugalah. Tapi makna kata kalau dah ada Allah Ta'ala dah bagi, syukur. Adalah rezekinya. Setiap anak tu ada rezekinya tu. Kan? Lepas tu, keluarga ni selain pada ibadah, apa lagi? Banyakkan bersedekah. Keluarga kita bersedekah. Sedekah banyak. Sedekah yang paling bagus sekali, sedekah yang berpanjangan. Apa dia? Contohnya, ni contohnya. Ni, sedekah ni malam ni kita lancarkan dana. Sebanyak 600,000 Masjid Semilang nak perlukan. Dana 600,000 sebab nak naik taraf infrastruktur masjid. Apa benda nak buat balai lintang, cat masjid, penghawa dingin, awning, vertical platform lift, projector outdoor. Saya pun tak faham mana ni, apa benda ni kan. Tapi maknanya benda ni sebut kalau bunyi orang putih tu mahal tu. Vertical, saya dah fikir ni lift ni nak azan naik atas apa saya fikir kan. Tapi makna platform lift maknanya untuk senang, kerja cuci-cuci ke apa semua senang kan. Buat saham akhirat. Betul Ustaz, orang kalau dah meninggal dunia, benda pertama dia nak buat, kalau anda kata diberi peluang untuk hidup 5 minit, jadilah sedekah dia buat dulu kan. Orang kita ni pelik-pelik tau. Dia nak sedekah kan, pada waktu nak raya tu dia sanggup pergi bank, marah dengan bank tu, tak ada duit baru ke kan, tak ada duit baru ke apa. Ni sekarang ni saya dengar bank-bank dah dapat ada duit baru, pergi tukar. Pasal tak tukar, dah habis raya, orang perempuan cakap. Janganlah tunggu raya, pergi tukar, masuk dah sampul. Kan sampul banyak lagi, duit yang tak ada. Tukar duit masuk dalam tu, letak dekat dalam kereta sikit, letak dalam poket sikit, letak dekat dalam file sikit, kat mana letak dalam kopiah sikit ke. Jadi bila kita keluar dalam keadaan bersedia nak sedekah, nampak je orang tu, dek mesti ni dek, terperanjat budak tu baru nak minta kita panggil dia dulu. Dek, ada apa tu? Ni nak buat ni, nak buat madrasah, nah ambil ni. Ambil. Terima kasih banyak. Kita dalam keadaan bersedia. Nabi kan macam tu. Orang minta tu bagi. Nabi ni boleh terus bagi. Nabi ni cepat bersedekah. Kena belajar macam tu lah. Kadang-kadang hari Jumaat tu paling dahsyat tu. Tabung lalu kan. Kan kita ada catatan. Kan berapa kutipan untuk solat Jumaat hari tu. Kadang lalu tabung mula dah lalap. Gek pap lalap dia. Lapis tabung tu elok tagak dia balik, la ilaha illallah. Ada tu lalu tabung dia boleh senyum main tengok tabung tu. Senyum tu sedekah kepala otak tu. Sedekah tu senyum tu sebab senyum dengan orang, bukan dengan tabung. Tabung nak duit. Dengan orang kau senyum, dengan tabung bagi duit. Ni dengan tabung dah senyum. Malah tapi kan. Ada seorang kawan saya seorang tu. Tiap-tiap hari Jumaat minta dia pau duit bini dia. Kau ada RM1. Kau ada RM1 tak? Nak pergi ni sembahyang Jumaat ni kan nak sedekah ada RM1. RM1 dia minta. Tak habis RM1. Yang bini pun dah bengkak dah. RM1. Bayar tak pernah. Pinjam aja. Orang perempuan jangan banyak cerita, bagi je. Bang, ni RM1. Tak kira lah bila abang nak pulang. Ni lagi RM1 abang ambil. Ni RM1 ni saya punya. Abang tolong masuk dalam tabung. Jadi RM2 suami dia bawa gitu. Orang lelaki ni heboh.
Abang ni singgit. Yalah dalam poket aku ni ada 100. Kau faham? Bagi aku RM1. Aku nak cari kecil. Yalah, bagi RM1 situ, 100 situ. Bilal, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lolap. Bila dia lolap, lalu tabung gek, jaga. Dia pun capai masuk. Terlepeh tabung tu. Tak pula sadap hati. Tinjau dalam poket tinggal RM1, termasuk pula 100 tadi. Langsung terjaga. Ya Allah, mana tabung tu? Tak tidur dah lepas tu. Kan? Terbayang habislah duit aku. Kan? Akhirnya dia tunggunya. Apalah bunyi ni? Akhirnya dia tunggu. Dia tunggu sampailah imam balik. Assalamualaikum, mam. Apa hal ni? Tak adalah, mam. Tadi tersilap sedekah. Bolehlah silap sedekah. Kita simpan duit dalam poket, belum tentu kita punya. Yang bagi dalam tabung, insya-Allah kita punya. Kan? Apa kata lepas ni azam? Hari Jumaat ni improve. Tak main lah RM1. Zap 50. Orang yang sebelah tu dah berapa puluh. Semua orang 50 ni pahal pula aku RM1 ni. 50. Ini sedekah apa 50 sen. Kau ni manyang 50 sen ya. Biarlah 50 sen. Yang penting ikhlas. Rumah ayat-ayat dah. Iyalah masalahnya 20 tahun kau punya ikhlas tu 50 sen je. Mana tu imam tahu? Iyalah orang lain masuk duit elok senyap sampai kat kau kelongkung punya. Macam mana kelongkung. Orang tahu lah 50 sen. Kan? Tak apalah. Bagilah. Macam hari ni bagi. Tak dapat bagi sikit, bagi banyak. Macam tu kaedah dia. Kan? Dah gerak dah tabung tu. Dah, okey. Jadi mana bagi? Kan? Sedekah ni bukan apa. Sedekah ni banyak manfaat dia. Ada setengah sekolah, ada setengah apa tu kadang-kadang dia bergantungkan tu. Bagi. Sebab ramai orang dia tak nampak. Dia tak nampak kelebihan sedekah tu. Jadi makna kata dalam kehidupan kita berkeluarga tu tadi. Dah jaga mata, jaga hidung, jaga pula perut. Kemudian yang keempat, jaga telinga. Suami jangan cakap benda yang isteri tak suka. Kau tahu tak kalau aku tak kahwin dengan kau hidup kau ni susah. Oi, cakap macam tu bahaya betul. Macam dia pula menentukan rezeki tu. Jangan cakap macam tu. Kan? Kadang-kadang kan ada orang sampai cakap macam tu. Dia terlepas cakap pasal manusia ni. Nasib baiklah dia ni tolong kita. Tidak mati. Mentang-mentanglah dia ni YB, mentanglah dia ni. Tak kira lah siapa. Manusia ni hanya perantara je. Allah Ta'ala yang bagi kita. Kena ingat. Dia boleh cakap, sebaik kau dengan kau tak, kau tidak, susah hidup kau ni. Jangan. Isteri pun sama. Abang, saya kalau ikut kamu, tak ingin kahwin dengan abang. Cakap. Sakit telinga. Kan? Cakap benda-benda yang baik. Panggil panggilan yang baik. Panggil suami macam mana? Wahai suamiku. Balik nanti training. Wahai suamiku yang kukasihi. Apakah sarapan pagi yang dikau harapkan pada esok pagi? Wahai istriku, memadailah roti telur dengan kari beserta dengan air kopi kurang manis. Baiklah wahai suamiku, akan kuusahakan order daripada kedai depan. Mana elok cakapnya, kan? Iya, bercakap dengan benda boleh cakap elok, kenapa nak marah-marah? Kan? Marah kadang-kadang. Hari ni zaman ni bukan lelaki marah perempuan tau, perempuan marah lelaki, kita pun tak faham kenapa. Tak apa dimakan pagi. Makan tebuan ke apa pagi. Nak marah. Orang perempuan kena banyak sabar. Saya dah cek dah. Perempuan ni banyak kecuali jemaah yang Masjid Semilang ni. Dia sabar. Ni tempat lain ni saya cakap ni. Kan? Sabar. Tu yang saya sebut tadi, orang lelaki ni bukan takut bini, bini menakutkan. Itu yang kisah raja yang takut dengan permaisuri tu. Dia panggil semua lelaki dalam negara dia. Siapa yang takut bini berdiri belah kanan betul? Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah. Takut semuanya.
Dia pandang belah kiri, ada seorang. Nasib baik ada seorang. Seorang tu siap peluk tiang ni. Kamu mari kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput, tuanku lah turun. Punya berani dia. Raja dia suruh turun tau. Raja ni fikir dia nakkan tips, nakkan petua, dia pun turun lah. Tak kisahlah. Kau ceritalah macam mana cara nak lawan bini. Apa pula? Patik lagi takut. Asal kau tak pergi belah mana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takutnya. Ingatkan dia berani sangat, lagi teruk takut. Aduh, hai kan? Tak kisahlah. Jangan garang orang perempuan. Walaupun pangkat kita tinggi. Ada satu tau profesionalnya, ada satu pasangan ni. Suami isteri. Isteri pengetua. Tak bunyi apa tu? Oh, bunyi jam. Saya ingat dalam kepala saya tu dia dah risau dah tu. Saya ni penceramah alam sekitar, apa yang ada sapu. Suami dia tukang kebun, sekolah yang sama. Dan suami dia dah cakap dengan isteri dia, ingat yang dekat sekolah tolong profesional, jangan layan abang seperti suami. Nah, di Negeri Sembilan ni. Dekat sekolah pengetua ni garang. Man, laki dia tu, man, angkat pasu tu bawa sini. Sini tak. Sini je puan, sini tak sini. Okey, ada apa-apa lagi puan? Tak apa. Dah. Kat sekolah. Balik suami, turn suami pula. Assalamualaikum. Salam bang. Minta maaf ya tadi. Tak apa. Tolong gantungkan kod abang ni. Baju tukang kebun. Kaedah nampak tak? Tak ada hard feeling pun okey je. Nampak tak? Profesional. Panggilan macam tengok Nabi panggil isteri macam mana? Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Syurga. Kita sekarang panggil emaknya. Dah tua kan atuk la ilaha illallah, atuk, wan, nenek, la ilaha illallah. Panggil lah. Sayang, boom, tumbang kat dapur tu. Sebab dah lama tak panggil. Kan? Wahai sayang, macam itulah panggil. Wahai, dia panggil ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Dia panggil Aisyah kan? Aisyah. Lepas tu dia pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, panggilnya pangkat Nabi dipanggil. Nampak? Tapi kita janganlah panggil pangkat. Maksud pangkat tu panggil lah, wahai suamiku, macam tu. Orang perempuan. Jangan panggil pangkat kerja dia. Buatnya kawan tu kerja kilang, wahai operator pengeluaran, kurang ajar kau. Kan? Wahai ketua bidang suami dia kat sekolah tu. Kan? Contohlah kan. Masa tu Nabi panggil sebab Nabi makan masakan isterinya masin. Ya Allah, Nabi boleh cakap, ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan suap-suap. Ingat. Kau suapkan aku. Nabi dah tahu masin, boleh suruh isterinya suap lagi. Hebat tak hebat Nabi kita ni? Suap. Bila suap aja Nabi kunyah macam biasa, tak buat muka masin pun. Tak ada buat muka. Tak ada. Nabi senyum aja. Kemudian Nabi suap pula. Bagi aku pula suap. Bila Nabi suap daripada isterinya, terus dah telan langsung dia capai pinggan tu bawa ke dapur. Masinnya ya Allah. Nampak? Cuba kalau kita boleh macam tu. Kau macam ni kau. Sini. Sini. Macam tu panggilan. Bini pun datang. Ada apa bang? Kau tahu tak darah tinggi aku berapa? Punyalah bahasa. Bukan sengaja. Dan satu kisah Israiliyat yang disampaikan, Nabi pernah sekali balik ke rumah, bagi salam 3 kali, isterinya tak buka. Nabi boleh baring depan pintu tu, tunggu. Bila isteri sedar buka, maafkan aku ya Rasulullah, aku tak sedar. Tak apa, faham, kau penat. Nabi macam tu ya. Cuba kalau kita dapat baring depan pintu tu, tak berlubang pintu tu sepak kan? Ada satu kat KL tu, kau punya garang, kemeng garang lelaki. Garang, menengking-nengking. Mana air? Mengigil bini dia bawa air. Bawa air. Sampai kat laki tinggal separuh air tu. Tumpah. Suami dapat separuh pun separuh lah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Punya garang. Mana dulu? Mengigil bini dia. Punya takut dengan laki tu. Macam Firaun laki tu dah. Satu hari tu demam. Ya Allah, nak mati dah aku ni. Kau siap, ikut aku, cepat siap.
Kemudian orang ikut aku pergi klinik, nak mati dah ni, tahu tak? Pergi klinik. Sampai klinik jumpa doktor. Doktor kata, oh tak tahulah apa sakit macam ni lah. Ambil ni bekas, pergi kencing. Masuk bilik air. Dia kencing lah. Dah kencing, keluar daripada bilik air, terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Mengigil-ngigil, bini dia pegang kencing. Kedek-kedek. Sudahnya habis kencing. Habis kencing tu, bini dah panik. Macam mana ni? Laki tengah buang air, macam nak buat ni? Dia tukar dengan kencing dia. Tukar kencing dia letak atas meja tu. Yang bini ni pun, yang lelaki keluar, penuh pula kencing ni. Tadi memang macam tu lah bang. Ambil, tunjuk ke doktor. Menggeleng doktor tu. Macam ni lah pakcik, besok pakcik kena datang lagi ni. Kenapa? Buat kad. Apa pasal? Pakcik ngandung. Ngandung pakcik. Takut lepas tu dia percaya balik menong. Allahu Akbar. Allah. Patutlah rasa bergerak dalam perut ni. Percaya dah. Percaya. Percaya dah. Lepas tu cakap lah, aduh, hai. Lepas tu bini pun tak sanggup bang, sebenarnya kencing tu kencing saya. Minta maaf lah bang. Kau kenapa tak cakap? Saya takut nanti abang marah saya. Nampak tak? Jangan marah. Boleh cakap elok dulu sebelum kahwin elok. Kan? Jangan marah, jangan gaduh. Jadi kalau kita ikut kan dari segi keluarga syurga ni, ada 4 ciri. 4 ciri pertama. Keluarga syurga yang pertama, anggota keluarga tersebut memiliki iman yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman yang kukuh. Percaya dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada kadar-kadar semua percaya. Iman lah. Rukun iman tu semua percaya. Ibadah jaga, semua jaga. Tak ada dia buat benda-benda yang Allah tak suka, semua jaga. Kan? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21. Orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Maksudnya anak cucu mereka beriman itu ditinggikan Allah darjatnya sebagai darjat ayah mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangikan sedikit pun dari pahala amalan mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jaga keimanan. Tu sebabnya tadi saya sebut tadi, kena jadi imam kat rumah, budayakan ibadah kat rumah, mengaji banyak-banyak. Itu bulan puasa dah training. Dah training, kita mengaji, kita tadarus. Kita salat sunat banyak-banyak. Kan bulan puasa salat sunat kita paling banyak sekali. Kan? Jadi kenapa tak diteruskan? Tadi yang sedekah saya cakap tadi bulan puasa. Kita rajin sedekah bulan puasa. Kenapa tak diteruskan? Kan? Teruskan. Bagi. Nampak orang ni. Nampak tabung dalam masjid kan. Bila sampai ke masjid nampak tabung. Berlari kita nak jadi orang pertama masukkan duit dalam tabung. Masuk dekat dalam tabung tu, orang lain pula nampak. Tak ya pula lah, aku pun nak sedekah. Tergerak hati orang lain. Mudah-mudahan adalah pahala tambahan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Kan? Ada seorang lelaki ni di Seremban. Seorang imam 3 masjid Negeri Sembilan. Ustaz dia lah. Dia dulu lah pernah jadi imam dekat sana. Imam 3. Lepas tu dia pergi rumah kawan dia dekat rumah kontraktor ni. Kontraktor dia kontraktor besar lah. Rumah dia besar betul. Kereta besar-besar. Pergi kat rumah dengan tahap dia kaya. Segala apa semua ada dalam rumah. Mewah lah rumah dia tu. Dalam anak dia ada 5 anak, 4 daripadanya tahfiz. Anak orang kaya. 5 anak, 4 daripadanya tahfiz. Ya Allah. Jadi adalah seorang lagi yang belum pergi ke apa. Dia masih tingkatan 2 ada kat rumah. Tingkatan 2 ada di rumah, duduk kat rumah. Yang lain semua sekolah. Jadi dia ni kawan ni ajak makan kat rumah. Makan lah kat rumah. Waktu sampai kat rumah tu dah nak duduk makan, dia pun tanya. Anak tu kan, nampak anak dia yang seorang tu tingkatan 2 tu tengah gosok kucing sambil tengok TV. Dia cakap, "Dek, marilah sini makan dengan ustaz sekali." Dia dengan kawan ni, dengan ayah ni, ayah dia. "Marilah makan sekali." "Tak apa ustaz, tak apa ustaz, makan dulu." "Marilah, tak apa ustaz, makan dulu." Tak apa. Ustaz ni pun, tak apalah. Kejap lagi budak tu cakap. Dia pun makan dengan ayah ni. Sampai habis, sudahnya budak tu tak join juga. Dia cakap lah, kenapa dia tak ikut makan sekali? Lepas tu ayah dia cakap, sebenarnya ni memang macam tu daripada dulu. Kenapa? Dia memang daripada tingkatan 1 dulu memang tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Bayangkan. Ustaz tu pun terfikir, aku yang ustaz ni pun tak puasa. Dia tu kenapa tu?
Tapi nak tunjuk dia dengan segala kesenangan, dengan segala kemewahan ada dalam rumah tu, tapi tetap dia taat beriman dia kepada Allah SWT. Keimanan jaga semua benda. Tu sebab sunnah Nabi ni kan kena hidupkan. Kena hidupkan kat rumah. Buah tamar. Cuba tanya berapa biji lagi tinggal kat rumah buah tamar. Cuba tanya. Kecuali orang sini lah, orang sini. Cuba tanya orang luar tu. Kan Nabi dah sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dapat buah tamar je lah. Dapat celak je lah. Dapat serban lah. Tapi jangan tinggal semua. Buah tamar tu paling senang sekali. Buah tamar. Malahan ada satu hadis, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, maka akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan, yakni sihir. Mengada-ngada duduk dekat ni apa daerah ni? Subang Jaya. Duduk Subang Jaya, sarapan kelok konflik, tak sedar diri. Kan? Buah tamar barulah betul kan? Kata sayang Nabi, tapi sunnah Nabi tak ikut. Kan? Buah tamar, bulan puasa baru jumpa dengan iklan-iklan, punya seri iklan berbisik-bisik. Makanlah buah tamar. Sotayok. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Jangankan sekarang tu, pagi raya pun ada orang tak usik dah buah tamar tu. Orang Aldi bentang, tak usik. Sibuk mengerjakan lemang. Sebuluh. Lemang penganan. Penganan pula, dodol. Sebenarnya sebut penganan. Kan? Dodol, wajib, tak habis-habis. Itu sunnah Nabi itu hidupkan. Kan? Kan Nabi sebut. Sunnah Nabi tu. Malahan sunnah Nabi paling senang apa? Pernah dia berpesan pada anak dia, ya bunayya iskadata antus biha wa tumsi wa laisa biqalbika ghish adil fa'al. Dia kata, wahai anakku, kalau pada pagi sampai petang dalam hati kata tak ada perasaan ghish, adil fa'al. Kalau tak ada dalam hati perasaan ghish, busuk hati, dengki, nak kenakan orang, nak naya orang, adil fa'al, lakukanlah. Kenapa? Wazalika sunnati, kerana itu adalah sunnahku. Makna tak nak dengki dengan orang pun sunnah. Kan? Nampak orang ni naik jadi AJK masjid, dengki. Ni tak betul, tu tak betul, ni tak betul. Orang masjid kena sabar banyak-banyak. Buat je aktiviti, pedulikan. Dia memang setiap karya tu ada yang kategori masuk air. Ada. Dia memang tak puas hati manjang, pedulikanlah. Ni semua tak betul. Bagi dia jadi AJK langsung senyap. Langsung tak bersuara lagi dah. Okey. Baru tahu jadi AJK kan senang tau. Kan? Aktiviti tak ada, duit banyak, aktiviti tak ada tu. Ui, cakap. Aktiviti banyak, kau yang tak datang. Tu ayat dia. Punya pening kepala, nak pecah-pecah kepala, fikir siapa nak panggil. Dapat pula bawa Samsul debat malam ni. Contohlah kan. Seronok saya datang. Saya pernah datang dulu sini, sampai sini pernah. Subang Jaya ni ada kah? Pergi beberapa kali. Tapi tak ingat lah. Apa ada satu kompleks macam sukan tu, apa nama tu? Arena ya? Saya pernah ceramah untuk perda. Saya pernah ceramah. Masa tu tajuk dia Ombak Rindu. Lepas ni kita boleh buat khusus kekeluargaan, tajuk Ombak Rindu. Kita buat dalam ni. Bawa pasangan. Duduk sebelah-sebelah. Pasangan masing-masing. Saya nak buat ujian. Duduk lutut belaga lutut. Tak sanggup tengok dalam pun tak tengok. Kan? Betul, kita uji dia. Tengok. Ingat lagi tak? Kadang-kadang bila berapa ramai orang nak bercerai, duduk macam tu je tak jadi cerai tau. Sebab bila duduk belaga lutut baru dia nampak, ya Allah, lah ada lagi tik lalat dekat situ. Lah tak perasan dia tik lalat tu. Dulu dia pernah suka kawan tu sebab tik lalat. Tapi punyalah dah lama tak bertetang mata. Tu sebab suami isteri ni kena selalu menghadap bila bercerita. Nampak? Tadi balik tadi cerita JK. Sabar banyak-banyak. Pedulikanlah. Orang cakap-cakap tu. Kita buat je. Buat benda baik. Kan? Macam malam ni. Kita buat ni ceramah. Rumah syurga, rumah neraka. Nak beritahu kat semua orang. Keluarga syurga, keluarga neraka. Benda baik lah ni. Benda baik. Ni kita nak menggalakkan. Kita memperbaiki hubungan kita antara satu dengan yang lain. Yang kedua, anggota keluarga tersebut gemar beramal soleh.
Bagaimanakah caranya untuk merealisasikan agar ahli keluarga ini beramal soleh di dalam rumah? Kena ada qudwatul hasanah, ada contoh yang baik dalam rumah. Ayahnya kena dulu. Tu yang tadi ayah tu jadi imam. Allahu Akbar, maghrib tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, isteri dia, suamiku. Seronok dalam hati dia. Suami dia boleh jadi imam. Nampak tak? Tak mainlah Zuhur. Maghrib dah. 10 tahun dah dia bawa Zuhur. 10 tahun Zuhur, akhirnya maghrib. Dia raikan malam tu dengan kenduri. Kenduri maghrib pertama. Yalah. Orang perempuan kalau nampak kadang orang lelaki ni kadang dia berubah lambat, dia matang lambat. Jadi orang perempuan kena doa banyak. Kalau tiba-tiba lelaki tu tiba-tiba berubah dia, menangis-nangis dia sebab dia terdengar ceramah dekat sini ke kat mana dan radio ke, menangis dia sedih. Dia pun insaf, ambil wuduk pun menangis-nangis ambil wuduk. Allahu Akbar, menangis-nangis ambil wuduk ni. Sekali dia nak semayang, Allahu Akbar. Orang perempuan bagi galakkan pada suami. Bila suami dah bagi salam tu, bang, lain kali kita semayang sesama. Macam tu. Dia dah lama tak tengok suami semayang, disindir kawan tu. Allahu Akbar. Dia pun cekak pinggang. Dah taubat nampak, berhenti kawan tu. Aduh. Baru nak semayang, kau sindir kawan tu. Janganlah kau sindir. Aduh, hai. Bagi galakkan. Satu, jangan marah suami. Paksa-paksa. Elok-elok cakap. Kedua, hasanah. Jadi contoh teladan pada keluarga. Marah anak seokok, ayah hisap. Kan? Jangan menyalahkan orang. Tanya diri sendiri balik. Apa hukum seokok? Apa hukum seokok? Tahu tak apa? Yang tak jawab tu dihisap tu. Kan? Saya faham susah nak berhenti mokok, faham. Tapi kena ikhtiar berhenti. Ikhtiar, contoh, katalah sehari biasa hisap 20 batang. 20 batang sehari. Azam mulai minggu depan jadi 19 batang sehari. Minggu satu lagi 18 batang sehari. Minggu satu lagi 17 batang sehari. Makin lama makin kurang. Manalah tahu malaikat cabut nyawa kita, biarlah dalam keadaan kita berusaha, tengah berusaha berhenti. Tahu? Satu-satunya perbuatan yang tak mula dengan bismillah dan tak berakhir dengan alhamdulillah isap rokok. Pernah tengok isap rokok? Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak ada. Alhamdulillah lagi tak ada. Kan? Lepas tu gemar nyalahkan orang. Tu yang budak tu, kenapa kau isap rokok? Ayah hisap. Salahkan orang. Nampak tak? Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Salah mak dia. Mak. Budak-budak sekarang tu sebab dia gemar menyalahkan orang. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul kenapa? Rumput panjang apa pesal? Kebau tak makan kenapa? Perut dia sakit apa pesal? Nasi mentah kenapa? Apa dia? Nasi mentah kenapa? Bukan tak nyala, apa kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Kenapa hujan turun? Asal kata panggil. Bangga tak? Dia ingat lagi lagu tu. Beria menjawab kan. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, ular yang paling gentleman. Memang makanan aku, kau pahal. Tak apa. Mengaku salah terus. Jadi aku salah, betulkan. Itu sebab tadi ayah jadi role model, mak pun jadi role model. Bila suami isteri berkasih sayang dengan baik dalam rumah, anak-anak nak tiru siapa lagi? Tiru mak ayah lah. Oh macam ni caranya mak ayah aku kasih sayang. Oh mak ayah memang boleh peluk-peluk, boleh. Kahwin dulu. Faham dia. Ni mak ayah pun tak bercinta dalam rumah. Tu dia tengok dalam TV. Tengok cerita Korea. Tengok cerita Hindustan.
Tengok cerita apa? Contoh-contoh tak elok yang dia tengok. Faham tak? Bercinta dalam rumah. Pak, contoh tunjuk kat anak-anak. Anak tu nampak keluarga bahagia. Oh, ayah aku begini. Kan berpegangan tangan ayah dan ibu. Memang macam tu daripada dulu. Romantik. Iya, suami nak pergi masjid kan tengah betul-betul jubah. Kalau isteri tanya, pergi ke mana tu Bang Haji? Kan lain tu. Mana tu Bang Haji? Abang nak ke masjid. Nampak tak? Kan? Drama swasta. Kan? Ini gimana tu? Masjid. Marah. Lain tau, lain. Feel tu lain. Dia lain tau. Kemesraan tu lain. Tunjuk depan anak-anak kemesraan tu. Kan? Bercinta dia. Hari ni dia ada dua faktor yang merosakkan rumah tangga hari ni. Selain pada cerita solat tadi kan, dua faktor utama dia komunikasi, tak bercakap sangat. Yang kedua seksual. Seksual ni bukan yang gitu-gitu aja tau, tapi sentuhan. Tak ada lagi dah. Kadang-kadang nah, ubat sapu sendiri. Allah. Dia pening kepala, sapulah. Minyak tak ada, pakai minyak masak tu, didih sikit. Susah kan. Benda tu kadang-kadang benda common sense kot kan. Perbaiki hubungan. Lepas tu kalau masih lagi nak begitu-begitu, pakai kod MOS. Jangan cakap direct, terperanjat anak kita kan. Yang jom kita tut, astaghfirullahalazim, anak terdengar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apakah yang aku dengar ni, ya Allah. Hubungan ni lah, hubungan kelamin, janganlah bagi signal sampai kan anak faham. Pakai kod MOS. Suami pun cakap, yang apa dia? Tut trut tut tut trut tut 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 trut tut 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 trut. Oh no. Bini pun jawab trut trut. Okey. Aduh, hai. Kan? Tapi jangan selalu sangat pakai, takut anak perasan. Tut trut tut tut trut tut 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 trut. Anak pun bincang, lo kau tengok lo Lepas abah cakap macam tu, mak mesti masuk dalam bilik. Dia kata tahu. Kan? Kena tukar selalu. Tukar kod kan. Kebahagiaan rumah tangga ni kita yang mencorakkan. Kita mencorakkan apa yang kita susah hati. Apa yang kita susah hati kita corakkan. Kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Satu contoh. Yang kedua saling tolong menolong dalam peranan masing-masing. Tolong menolong dalam rumah tangga tu. Suami tolong isteri, isteri tolong suami. Tolong anak, anak tolong mak ayah. Ajar membudayakan benda ni dekat dalam rumah tangga. Yang ketiga, ciri yang ketiga, rumahku syurgaku ni. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Kena bersedia menerima teguran. Tapi cara tegur nak kena betul dalam rumah. Contoh, suami marah anak. Apa ni lambat balik, kau tahu dah pukul berapa, kau ingat rumah ni apa? Suka sekating kau je. Tanpa orang geram betul aku budak ni. Mak ni kalau rasa tak puas hati dengan teguran ayah ni tadi, jangan terus bangkang depan anak. Bukan tu cara dia. Dah bang, sabar sekejap. Mana lu ni? Sabar bang sekejap. Dah, pergi mandi. Suruh anak tu pergi mandi. Cakap. Budak ni lambat balik. Bang, dengar dulu saya cakap. Apa dia? Abang ingat tak semalam abang janji nak jemput dia balik dari sekolah. Ada ke? Iya. Jadi budak tu tadi menapak tu bang daripada sekolah sampai sini. Tak ada orang jemput dia. Tu yang muka dia merah, dah lah penat. Abang marah dia lagi. Ya ke? Ya Allah. Macam mana ni? Itulah. Jadi abang kan kejap lagi dia dah mandi kan, abang pergilah jumpa dia balik. Nampak? Cara dia tu nak kena betul. Kadang main marah je. Lepas tu anak marah, dia mau komplain. Bodoh cikgu ni, cikgu bodoh. Kerana budak tu balik, cikgu bodoh. Kenapa? Mak dia marah. Kenapa? Tak ada lah cikgu tadi dia tanya soalan, lepas tu tak boleh jawab, lepas tu dia suruh berdiri tak kursi. Bodoh cikgu tu. Dia tu. Mak kurang ajar betul, dia tak tahu kau aku kenal Menteri Pelajaran tu. Memang kau kenal, Menteri Pelajaran tu tak kenal kau. Kan? Kadang jual nama ni bagi kat orang kita ni. Perangai kat tu, jual nama tak habis-habis. Kan? Itu satu, bila buat macam tu, kita rosakkan anak tu sebab spoil anak tu sebab, oh, aku betul. Atau cara kedua, dia berlawan dengan budak tu. Macam mana? Dia suruh kau buat apa? Yalah, cikgu tu, dia suruh berdiri tak kursi. Mak dulu atas meja pula. Tu pun tak boleh angkat tu. Dia berlumba sampai pergi teruk kena denda. Kan? Dalam hal ni, masa tu ayahnya panggil. Nak, mari sini.
Bodoh cikgu tu. Jangan, tak baik. Cuba cerita dengan Abah. Apa cerita? Tak adalah. Cikgu dia suruh. Cikgu tanya soalan. Dia tanya apa? Adalah soalan tu. Lepas tu semua diam. Tak ada siapa jawab. Lepas tu cikgu tanyalah seorang. Lepas tu bila seorang tu tak boleh jawab, semua orang kena berdiri atas kursi. Macam ni. Abah nak tanya tu soalan. Cikgu ada suruh baca tak benda ni? Adalah. Suruh baca minggu lepas. Habis dah baca ke belum? Adalah sikit. Kalau cikgu tanya boleh jawab ke tidak? Takut. Kalau tak, suka beli seorang-seorang ke beli ramai-ramai? Itu lain. Dia dah jawab macam tu tak? Tapi mesej sampai. Kita ni nak tackle anak-anak, kena betul-betul. Tak boleh main belasah ya. Kadang-kadang main pukul pun tak boleh. Kena check dulu. Ada seorang bapak tu, dia dah pencen. Duduk kat rumah, cusok khabar. Anak dia balik. Daripada kelas kafar. Pada Ain. Assalamualaikum. Salam. Pada mana ni? Dari kelas Fardu Ain bah. Kau belajar apa tadi? Belajar ni belajar macam biasa lah pasal agama. Kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamilah. Ustazah yang lawa tu ke? Ustazah lawa tu lah. Hari ni kau belajar pasal apa? Pasal malaikat. Pasal malaikat. Hari ni kau belajar pasal malaikat apa? Malaikat Jibril. Okay, sekarang Abah nak tanya. Malaikat Jibril buat apa? Dia menurunkan wahyu. Bagus. Pandai. Tapi bahkan, dah mula dia nak tanya. Budak ni kalau tanya mencabar tu. Apa hal? Dah lama kan lepas Quran kan tak ada lagi dah kan. Nabi dah wafat, tak ada dah wahyu lain kan. Betul lah tu. Habis sekarang Jibril buat apa? Soalan. Sekarang Jibril buat apa? Mencabar tu. Menung bapak ni. Macam mana nak jawab ni? Jibril buat apa dia tanya kan? Kau pergi tanya mak kau. Betul? Mak dia punya huhara kat dapur tu terus capai pinggan, dia bawa basuh pinggan. Mak kau diamlah, pergi tanya ayah kau balik. Bapak dah mengigil pegang sabar. Tak tahu cakap je lah, tak tahu kan. Cakap lah Jibril buat apa? Sudah Abah dah geram, dia hempas sok khabar tu. Jibril dengan Abah kau sama makan pencen, faham? Tolak suka kau. Suka-suka kau ya kan. Cakaplah sesungguhnya wallahu alam, Allah Taala juga yang mengetahui Jibril tengah buat apa nak. Kan? Budak tu tak puas hati, telefon pejabat mufti. Pejabat mufti hari tu ada mesyuarat khas, nak bincang Jibril buat apa. Kan? Aduh. Lepas tu dah bincang-bincang, akhirnya dibawa ke majlis fatwa kebangsaan. Jawapannya wallahu alam. Kan? Contohlah. Sebab budak-budak hari ni cerdik. Dia tanya soalan macam tu. Tapi kita kena pandai. Pandai nak jawab dengan hikmah dengan anak-anak kita. Ya. Kan? Kemudian, yang keempat, menjunjung tinggi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita cerita yang tiga yang pertama tadi, maka amalan takhir inilah yang melengkapkan segala amal. Kita harus sentiasa berpegang teguh menjunjung tinggi segala apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan perkara ini di antara kalian semua, jikalau kiranya kalian sentiasa berpegang teguh dengannya, nescaya kalian semua tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Pegang teguh. Sebab kita marah, hari ini dah ada orang yang tolak terus hadis kan, tolak terus. Dan orang ni pula bukan calang-calang tau. Kalau kita lawan cakap dengan dia, tak menang kita. Ada seorang kawan saya kenal kat UiTM dulu. Perempuan lah. Lawa lah. Dia tak pakai tudung, dia cakap dalam Quran tak ada tulis. Dia sebut ayat ni, hanya sebut labuhkanlah pakaian kamu. Dia tak sebut pun. Dia tak ada sebut pun pasal pakai tudung. Dia hafal tau ayat ni. Punya bahayanya golongan. Tu sebab anak kita kena tanya, kat KL tu belajar agama dengan siapa? Kau belajar apa? Dan dia orang ni, yang grup anti hadis ni siap ada tau. Siap ada buat conference tu di Indonesia, Filipin. Dia ada conference dia. Dan grup pengikut dia ramai. Tu sebab dah mula kan. Kan dah ada kan sekarang ni. Khalwat itu hak individu. Kan ada yang cakap macam tu. Kan? Yang lahir salah hari bulan ni. Kan? Kalau saya jawab dengan dia, saya cakap dengan dia, betul. Khalwat tu hak individu. Saya setuju. Kalau kau khalwat seko-seko, setuju. Kalau dia seorang, betul lah hak kau. Ni kau khalwat dengan anak orang tu bukan hak kau. Macam tu je cakap. Tu jawapan Presiden Alumni Debat Malaysia. Macam tu lah kan. Kadang-kadang orang ni ambil mudah. Dia agama dah mudah, nak dimudahkan lagi. Kan? Itu masalah dia.
Jadi maka inilah ciri sejati. 4 ciri ni tadi. Berpegang pada tu insya-Allah jadilah kita keluarga syurga. Lawan pada tu, tak pegang pada ni, tak jadi contoh baik, kita buat benda-benda tak elok dalam rumah, maka jadilah keluarga neraka. Kan? Tahun ni berapa ramai yang pergi haji? Kariah sini. Berapa ramai yang pergi? Sini, berapa ramai? 5 orang kan? 5 orang. Dah lepas semua dah kot. Ada. Samat berangkat dan samat pulang lah. Kan? Sekarang ni pun tak tahu macam-macam. Saya camah, saya cakap. Kalau kita ni nak menyucikan diri kita, jangan bersangka-sangka dengan Allah Ta'ala ni. Ada orang nak pergi haji ni, dia takut. Dia takut. Dia kata, apalah jadi kat aku kat sana. Ya Allahu Akbar. Sucikan diri kita, taubat banyak-banyak, kita pergi sana, Allah Ta'ala dah panggil. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa kita boleh fikir macam tu? Kaya dengan kasih sayang, Allah Ta'ala dah jemput kita, pergi aja. Kan? Jadi tetamu Allah. Saya cakap, jangan jadikan Mekah ni sebagai tong sampah. Ada orang jadikan Mekah tong sampah, nak buang benda-benda tak elok kat sana. Ada pula macam tu, buang kat sini, pergi kat sana. Ada berlaku tu. Dia boleh cakap, dia dapat panggilan yang terakhir last minute kan, KT yang last sekali tu kan. Dia boleh cakap tu lelaki tu, dia cakap dengan bini, baik tak payah pergi, dia cakap. Dia terlepas cakap. Sampai sana jejak kaki kat Mekah, pap, langsung koma, tak sedar. Meraung bini dia. Tak sedar. Lepas tu bila bawa balik sampai di Negeri Sembilan, bawa ke hospital Seremban tu, masuk je elok sedar, tak ada apa sakit pun. Tu kuasa Allah nak beritahu. Kan? Yakin dan percayalah Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu. Saya pun nak ngejar flight pula ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kita jumpa lagi di lain masa. Lagi satu, ada diedarkan flyers ni, siapa yang nak ikut sekali pelayaran Islamik. Kalau ada siapa yang berminat lah nak pergi pada bulan 11. Kalau anda kata nak ikut pelayaran Islamik ni, dia dah pelayarannya daripada Penang. Dekatlah orang sini, daripada Penang sampai Singapura. Dalam perjalanan tu, dalam kapal 14 tingkat, ada 800 lebih bilik. Dalam tu siap makan, siap lah kan. Dekat sana tu dia ada kuliah-kuliah, kita sembahyang jemaah dekat dalam kapal apa semualah. Saya join. Lepas tu kalau anda kata, kalau isi borang kat dalam website tu, kalau dia tanya kod promosi, type Syamsul Debat, dapatlah diskaun lagi. Saya tak tahu dia cakap, tak tahu kalau takkan tak mau jangan marah saya tahu, dia cakap kat saya macam tu. InsyaAllah saya, Imam Muda Azhar dengan Farhanim, siapa nama? Farhanim ke? Yang personality Al-Hijrah juga lah. Mudah-mudahan jumpa di sana. Saya pun first time nak pergi ni, tak ada pengalaman, first time nak pergi. Sebab Al-Hijrah buat rakaman dekat dalam tu lah. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Terima kasih banyak kerana sudi mengundang saya hadir pada malam ini. InsyaAllah suara saya serak ni sebab tertelan air laut banyak. Itu pergi bercuti, tertelan air laut. Tu suara serak kan. Jadi hari ni lagilah tambah pula dengan jerbu sekarang kan. Jadi mudah-mudahan kita jumpa di lain masa. Ada kebaikan kita jumpa lagi. Yang baik tu sama-sama kita sampaikan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Sesungguhnya yang baik itu datang kepada Allah SWT. Menurut kurang atau berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan anda semua, susu kambing Al-Am ini juga baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Sebab apa? Kebanyakan kelahiran, kita dapat lihat bagaimana ramainya baby-baby ni lahir-lahir je kena jaundice, demam kuning. Jadi itu sebabnya kita kena dapatkan amalkan susu kambing ni dalam tempoh kehamilan. InsyaAllah baik untuk ibu, baik juga untuk bayi yang dikandungkan. Jadi dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen.